Topik tugasan kumpulan kami adalah pengangguran yang bertajuk Pengangguran di Malaysia. Faktor yang menyebabkan pengangguran adalah yang pertama, faktor memilih pekerjaan. Faktor yang kedua adalah faktor ekonomi dan teknologi. Faktor ketiga iaitu pandemik COVID-19. Pengenalan, sikap suka memilih pekerjaan menyebabkan pengangguran di Malaysia. Pengangguran merujuk kepada sesuatu situasi di mana seseorang tidak bekerja. Kegawatan ekonomi telah menyebabkan kehilangan pekerjaan. Ini akan menyebabkan pengangguran semakin meningkat pada masa kini. Nama saya Audra Jok, nombor matrik 268304 daripada PES Pusat Miri. Saya akan membentangkan tajuk faktor memilih pekerjaan menyebabkan berlakunya pengangguran di Malaysia. Faktor memilih pekerjaan. Mari kita lihat daripada segi gaji. Ramai yang memilih pekerjaan yang menawarkan gaji yang tinggi bagi menampung kos hidup kini yang semakin meningkat. Waktu bekerja, memilih pekerjaan mengikut masa yang dikehendaki iaitu tidak suka bekerja pada masa yang ditetapkan oleh sesuatu majikan. Kelayakan akademik iaitu menawarkan peluang pekerjaan yang terhad menyebabkan pengangguran berlaku. Lokasi tempat tinggal iaitu sikap suka memilih pekerjaan yang berdekatan dengan kawasan tempat kediaman ataupun tempat tinggal juga menyebabkan faktor pengangguran ini berlaku. Keselesaan tempat kerja iaitu memilih pekerjaan mengikut keselesaan, contohnya memilih tempat kerja yang berhawa dingin. Kurang penguasaan pelbagai bahasa juga berlaku menyebabkan faktor memilih pekerjaan ini iaitu dengan penguasaan pelbagai bahasa yang diperlukan oleh syarikat sewaktu pengambilan seseorang untuk bekerja. Contohnya, syarikat akan memilih orang yang fasih dalam berbahasa Mandarin ataupun Inggeris. Seterusnya adalah analisis kemungkinan daripada faktor memilih pekerjaan. Yang pertama adalah disebabkan oleh pertambahan bilangan siswaza di Malaysia. Hal ini akan menghadkan peluang pekerjaan, seterusnya menyebabkan persaingan dalam mendapatkan pekerjaan yang ditawarkan. Bagi majikan pula, setengah majikan, mereka akan memilih pekerja asing kerana pekerja asing menawarkan upah yang rendah berbanding dengan pekerja tempatan. Cadangan faktor memilih pekerjaan pula adalah yang pertama, mengamalkan sikap tidak berputus asa dalam mencari pekerjaan. Cadangan kedua iaitu pelbagaikan peluang pekerjaan. Seterusnya perlu mempunyai sikap terbuka dalam memilih pekerjaan. Bagi mengurangkan pengangguran, kerajaan juga perlu mengurangkan pengambilan pekerja asing. Jadi seterusnya saya serahkan kepada rakan saya untuk membentangkan faktor ekonomi dan teknologi menyebabkan pengangguran berlaku di Malaysia. Saya Melda Ulujau,
Hari ini saya akan membentangkan tentang faktor ekonomi dan teknologi. Kesan pengangguran terhadap faktor ekonomi dan teknologi adalah seperti berikut. Yang pertama, penutupan banyak sektor ekonomi dan pekerjaan disebabkan oleh wabak COVID-19. Yang kedua, negara menghadapi masalah kewangan disebabkan oleh kurangnya kuasa beli daripada orang ramai. Yang ketiga, gangguan aktiviti pengeluaran disebabkan kerana banyak-banyak kilang yang telah ditutup. Yang keempat, pasaran buruh terjejas menyebabkan banyak pekerja telah dibuang kerja. Analisis kemungkinan yang berlaku di dalam faktor ekonomi dan teknologi adalah: yang pertama, banyak pembekal ataupun pengeluar memberhentikan operasi kerana kekurangan bahan mentah dan kekurangan kos pengeluaran. Yang kedua, berlakunya lebihan barangan pengeluaran disebabkan pengeluar tidak dapat mengeksporkan barang keluar daripada negara. Yang ketiga, pasaran buruh terjejas menyebabkan berlakunya lebihan pekerja sehingga ada yang telah dibuang kerja. Dan yang keempat, sektor pengangkutan udara terjejas kerana syarikat penerbangan terpaksa mengurangkan dan memberhentikan operasi penerbangan ke luar negara. Di antara cadangan kerajaan dalam mengurangkan masalah pengangguran di dalam faktor ekonomi dan teknologi adalah: yang pertama, memperkenalkan program subsidi upah. Yang kedua, memperkenalkan ekonomi digital untuk pembinaan infrastruktur digital, membina aplikasi digital dan melahirkan masyarakat digital untuk menggalakkan penggunaan e-dompet. Yang ketiga, membuka pelbagai jenis sektor ekonomi. Yang keempat, kerajaan komited untuk meningkatkan produktiviti melalui penambahan pengetahuan serta penggunaan inovasi dan teknologi. Seterusnya, saya menyerahkan kepada rakan saya untuk membentangkan berkenaan dengan pandemik. Sekian, terima kasih. Hai, nama saya Valentina binti Heri, nombor metrik 268687, Pusat PJJ Miri. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang faktor pengangguran di Malaysia. Seluruh dunia digempakan dengan pandemik COVID-19 ini. Seperti yang sedia maklum, pandemik ini telah menimbulkan isu yang sangat besar, bukan sahaja di negara kita, malah di seluruh dunia. Bagi di negara kita Malaysia, isu yang paling ketara pada pandemik ini adalah isu pengangguran. Isu pengangguran ini dipandang serius kerana peningkatan peratusan yang amat drastik yang berlaku di negara ini. Peningkatan pengangguran ini disebabkan beberapa isu. Slide yang seterusnya adalah analisis. Yang pertama adalah pengeluaran barangan dari perkhidmatan akan berkurangan. Di sini jelaskan bahawa guna tenaga terhimpit akibat daripada Perintah Kawalan Pergerakan PKP di mana pekerja-pekerja yang terkena jangkitan tersebut akan dikena kuarantin dan di tempat perniagaan itu sendiri juga terpaksa diberhentikan operasi sehingga pembersihan di dalam bangunan perniagaan itu sudah selesai. Yang kedua pula, harga minyak mengalami kejatuhan. Kejatuhan harga minyak kita dapat lihat pada awal bulan Mac menyebabkan akibat tekanan fizikal tambahan terhadap negara pengeluar minyak termasuk Malaysia sendiri. Yang seterusnya adalah bekerja dari rumah. Apabila kita bekerja dari rumah, ini dapat menghadkan penularan virus secara meluas bagi menghalang pembentukan gelombang jangkitan menjadi lebih serius. Cadangan maupun analisis kemungkinan ini, di sini saya mencadangkan agar kita lebih memberi kesedaran kepada rakyat Malaysia untuk membuat simpanan duit bagi perkara kecemasan seperti pandemik ini maupun ketika sakit dan sebagainya. Pada masa kini, rakyat Malaysia tidak peka dengan perkara ini dan mengambil remeh akan penyimpanan duit ini. Ini dapat dibuktikan melalui kajian secara dalam talian yang dilakukan oleh pihak Jabatan Perangkaan di mana rata-rata rakyat Malaysia hanya mampu bertahan selama sebulan dengan wang yang sedia ada.
Kebanyakan rakyat Malaysia masih lagi seronok membelanjakan wang mereka terhadap perkara yang tidak penting tanpa menghiraukan perkara yang akan terjadi di masa hadapan. Pada kesimpulan ini, terdapat pelbagai faktor berlakunya pengangguran di Malaysia. Pengangguran ini juga mendatangkan kesan yang negatif kepada diri, keluarga dan juga masyarakat. Pengangguran ini bukan sahaja akan meningkatkan kadar kes jenayah di negara kita. Kerajaan haruslah mencari inisiatif bagi mengurangkan kadar pengangguran di Malaysia.